السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, ista'zantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Wa fi riwayatin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashrikna ya ukhayya fi du'aik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Seorang sahabat baik Nabi, nama dia Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata, kata Sayyidina Umar, ista'zantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Satu hari aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi buat umrah. Fa'adina li, maka Nabi mengizinkan aku. Ini adab lah. Sahabat Nabi nak pergi mana pun pergi ya. Tak payah abang dekat Nabi lah. Tapi adab para sahabat Nabi ni, minta izin dulu dekat Nabi. Tak disyaratkan kepada sahabat-sahabat nak pergi ke mana-mana kena dapat izin Nabi. Tak disyaratkan. Tapi sahabat-sahabat reti adab. Nabi ini bukan sahaja guru dia, bahkan Nabi SAW ini Nabi dia, contoh ikutan dia. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab berasa macam nak pergi buat umrah. Dia minta izin kepada Nabi SAW dan Nabi bagi izin pada dia. Waqala Nabi SAW, bukan sahaja Nabi bagi kebenaran kepada Sayyidina Umar pergi buat umrah, bahkan Nabi kata pula dekat dia, Nabi kata, la tansana ya ukhayya min du'aik. Nabi kata, wahai saudaraku, jangan lupa bila kamu sampai di sana, doakan kepada kami. Tuan-tuan boleh bayang macam mana hidup zaman Nabi dulu. Macam mana hidup sahabat-sahabat Nabi. Tadi bahagian awal hadis ni tadi dia cerita sahabat hormat Nabi. Sayyidina Umar nak pergi ke Mekah, nak buat umrah, minta izin dulu dekat Nabi, hormat Nabi. Nabi pula tunjuk balik hormat kepada sahabat. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, la tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai saudaraku, jangan lupa kalau kamu sampai di sana nanti, dalam doa, doakan kami. Sahabat pun beradab dengan Nabi, Nabi pun beradab dengan sahabat dia. Maka masyarakat yang hidup zaman Nabi SAW, hidup mereka sangat sejahtera. Berbanding dengan kita lah ni tak ada. Hormat ni tak ada. Mati. Hormat dalam masyarakat kita ni, budaya hormat dalam masyarakat kita dah mati. Tak usah cakap orang lain. Mak pak sendiri kita dah tak ada hormat. Tak usah cakap orang lain. Guru kita,
pernah mengajak kita dulu. Hari ini kita boleh cerca dia. Dia mengajak kita sekolah rendah dulu. Hari ini kita boleh cerca dia. Kita tak ada rasa hormat pada guru. Maka budaya hormat menghormati sudah mati dalam masyarakat kita hari ini. Maka dengan kerana tu ikut mulut nak jadi macam mana. Maka orang Melayu pun kata kerana mulut syaitan binasa. Kerana mulut badan kita binasa. Zaman Nabi SAW, budaya ataupun adab hormat menghormati ini hidup segar. Bila Sayyidina Umar minta izin nak pergi ke Mekah, nak buat umrah, Nabi bagi izin. Nabi kata pula dekat dia, wahai saudaraku, jangan lupa kamu sampai di sana esok, dalam doa kamu masuk sekali doa minta selamat kami. Nabi minta Sayyidina Umar doa selamat dia. Patut Nabi doa keselamatan untuk sahabat-sahabat. Tak, Nabi sebagai tanda respect, sebagai tanda hormat kepada sahabat, Nabi kata ke Sayyidina Umar, kamu doa kepada Allah minta selamat kami. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar Nabi kata lagu tu, faqala, kata Sayyidina Umar, kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Sayyidina Umar kata itulah satu kalimah, ma yasurruni anna li bihad dunya, yang paling menggembirakan aku. Lebih aku gembira kalimah yang Nabi sebut itu daripada kalau aku dianugerahkan dunia ini. Sayyidina Umar kata kalau bagi kat aku semua benda hak ada dalam dunia ni, harta, kekayaan, emas, perak, semua benda hak ada dalam dunia ni bagi kat aku tak seronok lagi. Kalimah hak Nabi sebut tu lebih aku seronok lagi. Kalimah hormat daripada Nabi SAW itu lebih lagi menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab rasa seronok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pernah dengar nama Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang dan 10 tahun berkhidmat kepada Nabi. Bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, orang sambut Nabi ni tak tahu macam mana. Punya seronok orang-orang Madinah ni sambut kedatangan Nabi SAW. Orang-orang Madinah ni apa ada nak bagi ke Nabi belaka. Apa ada nak bagi ke Nabi. Ada duit nak bagi duit ke Nabi. Ada apa barang dia sayang di rumah dia nak bagi ke Nabi. Macam-macam orang, macam-macam benda yang dia bagi kepada Nabi. Mak kepada Anas bin Malik ni tak ada apa nak bagi ke Nabi. Dia orang susah. Suami dah tak ada. Yang ada kat dia anak seorang. Anak dia Anas bin Malik. Masa tu umur 10 tahun. Dia pergi jumpa Nabi. Mak dia ni pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku tak ada apa nak boleh bagi ke kamu. Dia kata, cuma aku ada anak seorang, inilah anak yang aku paling sayang. Aku bagi ke kamu. Aku nak kamu terima dia menjadi khadam kamu. Anas umur 10 tahun. Daripada umur 10 itu dia berkhidmat kepada Nabi sampai Nabi wafat. Umur dia 20 tahun. Dia mati umur 100 tahun. Sisa-sisa hidup dia masa ujung-ujung umur tu, dua benda yang dia tak boleh lupa. Satu, kenangan dia masa mula-mula jumpa Nabi. Yang kedua, kenangan yang ada dalam hati dia semasa dia melihat hari Nabi mati, Nabi wafat. Dia tak boleh lupa dua benda ni. Hari pertama dia tengok Nabi, hati dia penuh. Masa tu umur baru 10 tahun. Mata dia tengok aja Nabi, hati dia disiram kegembiraan. Dia tak tahu pasal apa, dia sangat gembira bila tengok Nabi. Kegembiraan tu sampai dia nak mati waktu umur 100 tahun, dia masih duk ingat lagi. Dan yang kedua, kenangan hari Nabi wafat. Nabi wafat hari Isnin 12 Rabiul Awal. Pada hari itu dia di antara orang yang sempat pergi ke rumah Nabi SAW. Bila sampai, orang buka aja tirai, dia nampak rupa Nabi sebelum Nabi wafat. Dia nampak rupa Nabi. Orang angkat Nabi bagi duduk, dia kata rupa Nabi, kulit Nabi putih, seputih kertas yang tak ditulis dengan apa-apa dakwah. Putih bersih. Kemudian orang suruh keluar semua sebab Nabi dalam keadaan nazak, Nabi nak rehat.
Itulah mata dia jamak rupa Nabi penghabis sebelum Nabi wafat. Sampai dekat dia nak wafat, dia pesan. Dia kata, kalau aku mati, dia kata, tongkat, ada satu tongkat kecil Nabi bagi ke dia. Dia pesan, dia kata, tolong kebumikan dia bersama dengan tongkat yang Nabi bagi ke dia. Dan orang tunaikan hasrat dia. Tuan-tuan tengok macam mana sahabat sayang ke Nabi, dan bagaimana Nabi SAW sangat sayang kepada sahabat-sahabat dia. Kita ambil iktibar daripada hadis yang kita baca. Mudah-mudahan kita tak boleh buat semua, kita boleh buat sikit pun jadilah daripada apa yang biasa dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Baharul Madi jilid 1. Muka surat 218. Muka surat 218. Kita masih lagi berada di bawah bab ma jaa fit tayammum, iaitu bab tentang tayammum. Muka surat 218. Masalah, dia kata tayammum, mengapa sapu sampai ke siku? Ya saudaraku, adalah zahir hadis dalam masalah yang kita baca minggu lepas, bahawasanya Nabi SAW suruh sapu dua tangan, sekira-kira sabdanya al-kaffaini, maksudnya dua tapak tangan. Itu kita baca bulan lepas. Nabi dalam hadis, Nabi nak terang tentang tayamum. Nabi kata tayamum itu ialah ambil debu bersih, sapu muka dan sapu dua tapak tangan. Tapi kita hari ini tayamum muka dengan tangan sampai ke siku. Pasal apa yang kita tayamum muka kemudian tangan sampai ke siku, sedangkan hadis kita baca bulan lepas tayamum itu daripada ujung jari sampai ke siku. Kan kita baca bulan lepas tepuk tangan saja, tapi hak kita duk buat daripada ujung jari sampai ke siku. Pasal apa begitu? Dia kata. Maka mengapa di dalam mazhab Syafi'i disuruh tayamum itu sampai ke dua siku? Pasal apa? Kata dia, kata ulama yang mengatakan wajib sampai dua siku itu ialah ditanggungkan mutlak hadis itu atas muqayyad. Dengan dalil daripada hadis lain di dalam kitab Al-Um. Yakni bunyi hadis itu mengatakan dua tapak tangan, tetapi maksudnya berkait sampai ke siku. Tuan-tuan, benda ni kita kena rujuk balik dalam kitab besar. Dia jelaskan di sana. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi sependapat, mengatakan tayamum ini ialah muka, sapu debu di muka dan tangan daripada ujung jari sampai ke siku. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Kerana Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mereka berpegang dengan satu lagi hadis Nabi yang Imam Syafi'i tulis di dalam kitab dia, kitab Al-Um. Dalam hadis itu riwayat daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata at-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun liz zira'aini ila al-mirfaqain. Itu hadisnya. Maksudnya Nabi kata tayamum itu ialah dua kali pukul ke debu bersih. Dua kali pukul pergi ke debu yang bersih. Darbatun lil wajhi, sekali pukul ke debu tu sapu muka. Nabi kata wa darbatun liz zira'aini ila al mirfaqaini, dan lagi sekali tepuk debu tu ialah sapu debu tu ke tangan sampai ke siku. Jadi oleh kerana ada dua hadis, satu hadis kata tangan sampai ke siku dan satu lagi hadis kata tangan saja, Imam Syafi'i kata kita ambil yang lebih selamat, kita sapu sampai siku. Jadi kalau kata tangan saja, tangan pun sapu, tapi kita lebih lagi. Kalau kita ambil satu hadis saja sampai pergelangan tangan saja, dia kata katalah tayamum tu sebenarnya sampai ke siku, tayamum kita tak sah. Maka kita ambil hadis yang kata sampai ke siku, itu lebih selamat, kata Imam Syafi'i.
Manakala dua mazhab lagi, iaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka pegang kepada hadis yang kita baca bulan lepas. Nabi SAW kata, tayamum itu ialah lil wajhi wal kaffaini, muka dan dua tapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab, dan inilah yang disebut sebagai khilafiyah. Khilaf di dalam memahami nas. Dua-dua pun betul, tak ada siapa salah. Begitu. Tonton terus tengok masalah bawah sekali. Itu dia duk cerita pasal benda-benda khilaf tu saja. Terus sampai bawah sekali dia kata masalah tayamum itu tertentu dengan debu sahaja ke? Tayamum ni adakah mesti guna debu saja, lain tak boleh? Begitu. Apabila seseorang hendak bertayamum, adakah boleh tayamum dengan batu ataupun kayu? Boleh tak boleh? Kita tak pakai debu tanah, kita pakai batu ataupun kayu. Kayu pun ada serabuk juga. Kayu pun ada serabuk. Boleh tak boleh kita tayamum pakai serabuk kayu? Begitu maksud dia. Yakni sapu tangan ke batu ataupun ke kayu yang tidak ada debu misalnya, kemudian sapukan ke muka dengan tiada payah menggunakan debu. Boleh ataupun tidak? Sah ataupun tidak? Boleh tak boleh buat begitu? Kata Imam Nawawi, dan adapun jenis yang diperbuat tayamum dengan dia, maka bersalah-salahan ulama padanya. Maka mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan Ibnul Munzir dan Daud Al-Zahiri dan kebanyakan fuqaha mengatakan tidak harus tayamum, melainkan dengan tanah yang suci. Imam Syafi'i dia kata kok mana pun kena guna tanah, tak boleh nak pakai lain daripada tanah. Begitu. Yang ada baginya debu yang boleh melekat di anggota. Tanah tu pula syarat mesti tanah yang berdebu, yang bila tangan kita tepuk lekat debu tu di tangan. Kalau tak lekat tak boleh, kata Imam Syafi'i. Dan kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Malik, harus tayamum dengan sekalian barang di atas muka bumi, sehinggalah batu yang dibasuh pun boleh digunakan. Itu pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Batu tak ada debu langsung, batu lepas basuh, batu semata-mata batu, tak ada debu, kita pergi tepuk batu tu buat syarat, lepas tu gabuih ke muka, tepuk lagi sekali batu tu, gabuih di tangan. Kata Imam Hanafi dan kata Imam Malik, dia kata sah tayamum itu. Aja sebab kita tengok orang mazhab lain kadang-kadang sedang duduk atas kereta api boleh tayamum dia semayang, duduk atas kapal terbang boleh tayamum dia semayang. Senang ya, dia bangkit, dia tepuk pergi di kuasian kapal terbang tu, pakai semayang dulu tu je. Kalau naik kereta api, dia tepuk dinding kereta api. Tuan-tuan pergi ke India kereta api lah dia bang. Duduk ke atas kereta api, daripada nak semayang, tepuk dinding kereta api aja. Mana ada debu tentu. Dia tepuk buat syarat aja, dia sapu muka, dia tepuk buat syarat, dia sapu tangan. Tengok tak kita kebet semayang. Pasal apa? Pasal mazhab dia membenarkan benda itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketat tentang masalah ni. Dia kok mana pun dia mau kena ada debu. Debu pula, debu tanah. Debu tanah tu pula kena hak jenis tepuk lekat debu di tangan. Kalau tepuk tak lekat tak mau juga. Ketat sikit. Itu mazhab Syafi'i. Dia kata dah lebih-lebih lagi, setengah daripada ashab Malik, ulama dalam mazhab Maliki, maka mengharuskan dia akan tayamum dengan sekalian barang yang di atas bumi daripada kayu dan lainnya. Mereka kata apa pun tak apa, tak mesti tanah. Dan diriwayatkan daripada Malik pada salju itu dua riwayat, dan telah berjalan Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri kepada harus tayamum dengan salju dan tiap-tiap barang yang di atas muka bumi. Dia kata guna salji pun boleh buat tayamum. Itu pendapat sebahagian daripada ulama dalam mazhab Maliki. Begitu. Masalah dia kata tayamum dan kelper akan debu yang ada banyak di tengah. Kelper dia kata. Kak laparo kelper. Kelepiang lah. Dan ni bahasa Torai ke apa kata, saya tak tahu. Dia tulis gitu. Tayamum dan kelepiang akan debu yang banyak di tangan. Kita dah tepuk dah tangan kita pergi ke debu tu, lekat banyak. Takkan kita nak lonyai muka kita dengan debu yang banyak tu. Jadi dia kata boleh tak boleh kita kelepiang pergi buang sikit. Hak mana yang lekat banyak di tangan tu, kelepiang bagi buang sikit, boleh tak boleh?
Apabila seseorang itu bertayamum dengan debu yang suci, maka ditepuknya akan tangannya ke atas bumi. Maka debu itu pun banyak amat melekat di tangannya. Maka buatlah sebagaimana ini. Kata Imam Nawawi, sunat kelepiahkan tangan itu apabila berhasil atas tangannya debu yang banyak. Imam Nawawi kata kalau buah-buah di tanah tu debu lekat banyak, kelepiah buang setengah, dia kata. Supaya tinggal ia sekira-kira rata pada anggota jua, biar lekat debu nipis di tangan gitu cukup. Dan kelakuan kelepiang itu ialah dengan menghantukkan sedikit-sedikit akan belakang tangan sahaja. Debu dah lekat banyak, tepuk ke belakang. Dia tak mau tepuk lagu tu, saat lagi debu tu jadi debu musta'nat. Dia tak mau tepuk ke belakang tapak tangan, bagi jatuh sebahagian daripada debu tanah yang lekat banyak di tapak tangan itu. Itu kata Imam An-Nawawi tentang kaedah tayamum ini. Tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita kan, bila hak mati tu budak mandi mayat, lepas mandi mayat dia tayamum kan. Pasal apa yang tayamum tu? Pasal apa yang tayamum tu? Tak pernah siapa tanya pasal apa yang pergi tayamum tu. Tapi semua orang buat benda tu. Soalnya pasal apa yang pergi tayamum budak tu? Adakah satu nas hadis yang suruh tayamum budak-budak ni? Kan? Kalau kata tayamum dia kerana ganti dia belum berkhatan, maka diandaikan tempat yang belum dikhatankan itu ada bawa najis. Kenapa masa mandi mayat tak boleh cuci dah najis? Kenapa perlu ditayamum selepas tu? Kan? Tak tahu. Tapi yang tu orang duk buat macam tu. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada banyak benda yang dibuat tapi tak ada penjelasan. Dia panggil unexplained. Benda yang tak boleh nak explain. Pasal apa? Yang kita tu orang buat lagu tu. Baik. Dia kata masalah tayamum dan syarat sah tayamum. Maka tiadalah boleh tayamum itu dengan semata-mata tak ada air. Bahkan kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, tiada harus tayamum melainkan kemudian daripada mencari air, maka tiada didapatinya. Maka berniatlah ia bertayamum. Kata Imam Syafi'i lagi, dan jika tayamum itu sebelum cari air, nescaya tiada harus tayamumnya itu. Nak boleh ke tayamum tu kena cari dulu air. Cari sekira-kira dah penat kaki dah berjalan cari air tak jumpa juga, baru dibenarkan tindak daripada ambil air semayang kepada tayamum. Tak boleh pakai tengok-tengok ni 28 hari bulan ni Pulau Pinang tak ada air, dia berkata. Kan notis PBA buat keluar dah 28 hari bulan sebahagian besar daripada tempat-tempat di Pulau Pinang tak ada air. Jenuh pakai tayamum, tunggu terbalik dalam tanah hari Ahad ni kan, daripada pagi bawa sampai pukul 9 malam. Dia kata Pulau Pinang air tak ada, pasal kerja penyelenggaraan paip-paip air apa atau kan. Kalau kes macam tu jadi, dia kata kita nak semayang, nak buat macam mana? Buka-buka pancok tak ada air, terus keluar pergi tayamum, tak boleh. Tak boleh macam tu. Kena pergi cari dulu. Kalau ada tempat lain yang ada air, kena guna air juga baru boleh semayang. Tak boleh semudah itu terus pindah daripada ambil air semayang kepada tayamum, tak boleh. Pergi dulu tengok masjid ada tak ada air, tanya orang sebelah dulu ada tak ada air, tanya 2-3 pintu rumah apa semua, tanya air ada ke tak ada, dan semua dah jawab tak ada, baru boleh pindah kepada tayamum. Begitu. Dia tak semudah tu nak boleh pindah daripada ambil air semayang kepada tayamum. Dan lazim atasnya mengulang tayamum kemudian daripada sudah dicarinya air dan menuntutnya akan air itu. Dan selepas dia dah cari dah apa semua, tak ada misalnya. Dia dah tayamum dah, lepas tu nak semayang, dia teringat aku tak cari air lagi, macam mana? Pergi cari dulu, cari, tak ada juga air yang dicari, kena tayamum lagi sekali baru boleh guna untuk semayang. Kata Imam Syafi'i, dan maulah ratakan celah-celah jari itu dengan debu dan celah-celah giginya, dan ratakan di mana-mana tempat wudu itu dengan debu sebagaimana meratakan air juga. Tayamum pun serupa macam ambil air semayang, bagi rata. Kalau kata muka, daripada tempat tumbuh rambut sampai anak telinga sampai bawah dagu, debu kena pergi semua. Kalau kita tangan, celah-celah jari semua mesti sampai debu. Seperti mana mesti sampai air, maka begitu juga dengan tayamum mesti sampai debu. Begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi rajul yaqra'ul Qur'ana ala kulli hal ma lam yakun junuban.
Iaitu bab yang datang ia pada hadis, laki-laki baca Quran atas tiap-tiap kelakuan semasa tiada ada ia berjunub. Ini pula cerita, boleh tak boleh kita dalam apa keadaan pun mulut duk baca Quran. Boleh tak boleh? Sambil bawa motor, mulut baca Quran. Sambil bawa kereta, mulut baca Quran. Sambil duk berjalan kaki nak main masjid, mulut baca Quran. Dalam apa hal pun, ala kulli hal, dalam semua hal, kita mulut sentiasa baca Quran. Boleh tak boleh macam tu? Kalau dalam keadaan berjunub, tak boleh. Yang tu jelas. Lah ni keadaan tak berjunub. Cuma kita tak duduk dalam masjid, kita tak duduk depan Quran. Kita duduk buat kerja dan sebagainya, mulut nak baca Quran. Boleh tak boleh? Begitu. Ketahuilah saudaraku, boleh seseorang itu baca Quran barang mana waktu, sama ada di jalan atau di rumah atau berdiri atau duduk atau berjalan atau diam, selama tiada berjunub. Tak ada masalah, saya kata. Bahkan itu yang bagus. Bahkan itu yang bagus. Sambil bawa kereta, mulut bacalah surah apa yang kita hafal, wadduha ke apa ke, surah yang kita hafal, wassama'i wattariq ke apa ke, surah yang kita baru hafal, sambil bawa kereta sambil baca. Itu yang bagus. Tidak jadi kesalahan. Dengan syarat kita tidak dalam keadaan berjunub. Selama tiada berjunub ataupun haid ataupun nifas, selama kita tidak dalam keadaan janabah. Begitu. Maka apabila berjunub, maka tertegahlah ia daripada baca Quran. Bila orang perempuan dalam haid, apabila orang perempuan dalam nifas, ataupun orang laki-laki dalam keadaan berjunub, masa itu tak boleh baca Quran. Sebagaimana tersebut di dalam masalah tadi. Bermula dalil atas tegah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Quran ala kulli halin ma lam yakun junuban. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, adalah Nabi SAW membaca ia akan Quran, yakni disuruhnya Nabi akan kami ini baca Quran bagaimana kelakuan ada sekalipun. Nabi suruh sahabat-sahabat ni mulut biar selalu baca Quran. Tuan-tuan, kita kalau selalu mulut duk baca Quran, tak kata korang, kita kalau mulut selalu duk baca Quran, tak ada lah buat benda-benda yang jadi dosa ke kita, sebab mulut kita guna untuk baca Quran. Nabi suruh sahabat buat macam tu. Selama tiada dalam keadaan berjunub. Bila berjunub tak boleh. Kata At-Tirmizi, hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah baca Quran tidak ada air sembahyang, apa hukumnya? Boleh tak boleh? Air sembahyang tak ada, tapi nak baca Quran, mulut nak baca Quran, boleh tak boleh? Kata At-Tirmizi, dan dengan dialah, yakni sebagai hadis tadilah, berkata bukan seorang daripada ahlul ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Kata mereka itu, boleh seseorang itu membaca akan Quran dengan ketiadaan ayat semayang. Tak ada ayat semayang, boleh baca Quran. Tak boleh ni kalau berjunub, kalau berhadas besar aja tak boleh. Yakni membaca secara berhafaz di mulut, dan tiada boleh membaca pada mushaf Quran, melainkan ia suci daripada hadas kecil, hadas besar. Baca cara hafal tak jadi masalah walaupun tak ada ayat semayang. Tapi kalau nak pegang Quran, nak buka baca, itu kena ada ayat semayang. Begitu. Maka dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fil baul yusibul ard, iaitu bab yang datang pada menyatakan kencing yang kena bumi. Ketahuilah saudaraku, najis seperti kencing kena bumi, nescaya najislah bumi itu. Ni cerita pasal tanah ni. Bumi ni tanah kita duk jijak-jijak ni. Satu orang ni baru pancuk kencing di atas tanah tu, maka tanah tu jadi najis. Pasal apa? Pasal tanah tu sudah kena najis, maka tanah tu menjadi najis, dia kata. Itu jelas, dia kata. Maka menyuci akan dia tiadalah susah. Tak susah. Satu orang pergi baru kencing di atas tanah tu, tak payah panggil bulldozer meduk korek tanah tu, pindah pergi ke lain buat semua. Buh tanah lain tak payah. Dia ada cara nak cuci dia. Hanya tuang air dari atasnya sampai habis tanah itu mengisap airnya dan hilang akan sifat najisnya, maka sucilah bumi itu.
Satu orang pergi kencing atas tanah, guru kata kencing, sedangkan tanah tu tak lagi kita nak guna buat tempat semayang raya. Semayang raya no ke atas tanah no semayang. Kan? Penuh masjid ni. Orang balik habis daripada Kuala Lumpur, daripada Ipoh, daripada Johor Bahru, anak-anak semua balik mai. Maka semayang raya masjid melimpah ruah sampai keluar. Tak ada kita nak piar pang tikar nak semayang, mai satu kamjat mana ke bro kencing tu. Kita pernah dengar perkataan kamjat. Orang belah Penang dia keluar bawah kau orang dia kata kamjat. Dia kata ni satu kamjat mana pula dia buat kerja lagu ni. Kamjat ni kira tak terpakai punya kaki lah. Kamjat kan. Mai satu orang dia sudah bro kencing tu. La ilaha illallah, kita kata yang kita nak buat di tempat semayang raya, dia pergi kencing tu macam tak ada pancong, kita ada propret. Tak payah macam tu. Dia kata mudah aja cara nak cuci dia. Ambil air satu timba, ceruk pergi ke tempat kena air kencing tadi ni. Ceruk pergi, tunggu bagi air tu dihisap oleh bumi. Bila air tu jerak masuk dalam bumi, maka dia anggap bumi itu sudah bersih. Begitu. Maka demikianlah beberapa masalah yang bercawang-cawang dari hal bumi kena najis ini. Sebagaimana dapat dilihat kemudian daripada menerangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata pasal bumi kena kencing dan cara menyucinya. Dengarlah hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dakhala a'rabiyyun al-masjida wan nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisun fa shalla. Maksud dia diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia masuk satu orang badui nama dia Zul Huwaisirah ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi ada duduk dengan segala sahabatnya. Apabila masuk sahaja badui ini, langsung semayang, dia akan semayang tahiyatul masjid bagi menghormati Baitullah itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, falamma faragha qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Tuan-tuan cuba tengok. Maka tak kala selesai badui itu daripada semayangnya, maka berdoalah dia. Kata dia, wahai Tuhan aku, rahmatilah dan kasihanlah olehmu akan aku dan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan engkau rahmat akan orang lain. Dia kata. Dia kata badui ni. Kan? Nabi duduk dalam masjid, Masjid Nabawi, Masjid Madinah kita duduk pilar ni. Nabi duduk situ sama dengan beberapa orang sahabat. Mai badui ni. Zul Huwaisirah nama dia. Nama sudah masuk mai. Masuk mai semayang sunat tahiyatul masjid. Baguslah. Kan Nabi pun duduk dengan sahabat-sahabat tengok, oh Syekh ni semayang sunat tahiyatul masjid, bagus. Habis dia semayang, angkat tangan tu macamnya doa. Orang pun duduk dengar, Nabi pun duduk dengar, sahabat-sahabat pun duduk dengar, kawan doa begitu lah. Dia kata apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad. Dia kata, dia sebut doa ya. Wala tarham ma'ana ahadan. Dia kata hak lain dah duk bagi rahmat. Dia kata nakai badui nakai, kan? Satu badui nakai tu dah kata macam tu. Nabi dengar benda tu. Manakala didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia berdoa yang demikian itu, maka kata Abu Hurairah, faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpaling kepada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegur akan perbuatannya itu dan mengajaknya. Nabi bila dengar amboi, Nabi kata dia ni doa abang dia dengan Nabi aja, orang lain tak mau. Kan? Tu macamnya tak mau kongsi dengan orang. Kan? Cemburu ke orang ke apa tak tahu. Kan? Doa, ya Allah, irham, bagilah rahmat kepada aku wa Muhammadan, dan Muhammad aja. Takat tu tak apa lagi. Habang pula kat Tuhan, wala tarham ma'ana ahadan. Hak lain tak dah duk bagi rahmat. Nakai. Kan? Nabi dengar benda tu, Nabi pun beralih kat dia. Nabi beralih kat dia, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laqad tahajjarta wasi'an. Maka sabda Nabi, wahai Zal Huwaisirah, demi sesungguhnya engkau telah menyempitkan rahmat Tuhan yang luas. Nabi kata kat dia, apalah ni? Rahmat Tuhan ni meliputi seluruh alam. Tuhan turun rahmat pada semua orang.
Yang pergi minta abang kita dua aja. Nabi kata, kamu ni telah menyempitkan rahmat Tuhan. Tidak patut kamu buat begitu. Jangan kamu tak tahu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Mengapa kamu minta rahmat dengan menentukan dirimu dan diri aku sahaja? Nabi kata, dan tiada mengumumkan doa kamu itu. Esok-esok jangan begitu lagi. Nabi kata kat dia, lain kali jangan tu buat begitu. Tuan-tuan tengok Nabi macam mana cara dia tegur orang. Kan Nabi macam mana cara dia tegur orang. Dia tak kata, kamjat, jangan doa lagu tu. Nabi tak kata lagu tu. Nabi tak kata lagu tu. Dah, kalau Nabi kot nak sebut cara Arab, kamjatun, kata. Jangan buat lagu tu. Nabi tak kata lagu tu. Sebaliknya Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, kamu telah menyempitkan rahmat Tuhan yang sebenar-benar luas. Tuhan turun rahmat kepada seluruh alam. Hang nak hidup bagi jadi kat dua orang aja, kat orang lain tak mau bagi. Kamu menyempitkan rahmat Tuhan, lain kali jangan buat lagu tu. Nabi kata, apabila berdoa, maka mintalah untuk dirimu dan umumkan untuk sekalian umat aku. Nabi kata. Itu sebab tuan-tuan, kita semayang seorang pun, kita doa minta untuk ramai, tak salah. Setidak-tidaknya tah ke belakang kita ada malaikat mengaminkan doa kita, maka kita minta dengan menggunakan lafaz kami. Allahumma arhamna. Kita kata, kita tak kata Allahumma arhamni. Kita kata Allahumma arhamna. Ya Allah bagi rahmat pada kami. Walaupun kita semayang seorang, kita doa seorang. Minta bagi dekat umum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahawasanya rahmat Tuhan itu amat luas. Nabi kata, tak patut kamu bagi sempit rahmat Tuhan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, falam yalbas an bala fil masjid pula dah. Dia kata, maka tiada berapa lama selepas daripada itu, maka ia, yakni badui yang duduk di dalam masjid itu, sudahlah pula ia membuat satu perkara pelik lagi, iaitu bangun dia pergi ke pinggir masjid itu, kencing ia. Pula dah. Baru buat salah atas ni, doa tersilap. Nabi tegur mangkit nyong, pergi bubuh pula satu tonton. Kerana sangkanya luar masjid dan dalamnya sorga jua pada hukumnya. Dia pergi tu silap faham. Kan? Dia pergi dia bubuh tonton. Dan tiada tahu ia akan salah yang demikian itu. Bila dilihat orang akan dia yang demikian itu, sahabat-sahabat ni tengok la ilaha illallah sebagainya. Tak cakap silap dalam doa, boleh dengar lagi lah silap. Nikah pun dia kata sampai pergi murah kencing dalam masjid. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa asra'a ilaihi nas, maka bersegeralah orang-orang pergi kepadanya, mau marah dan mau membangkitkan dia daripada kencingnya itu. Maka fa asra'a ilaihi, maka cepat-cepat bangkit beberapa orang nak pergi cepuk dia. Pakat-pakat bangkit nak pergi sidai dia dalam masjid tu. Siapa kata tak ada adab punya orang? Main pergi duduk di pinggir masjid, tepi masjid, pergi kencing tentu, maka bangkit beberapa orang nak pergi hantam dia. Apabila dilihat oleh Nabi SAW akan gempang orang-orang itu dan mau menyakiti ke atas badui yang sedang kencing itu. Nabi tengok-tengok bangkit dah kaki-kaki pukul ni nak pergi balon dia. Lalu sabda Nabi kata mah, artinya biarkan dia kencing. Nabi pula pergi kata lagu tu. Dia bangkit pergi nak hantam atas belakang dia. Kawan bagus punya tengah duduk ni nak pergi hantam, bangkit lagi dia bercamuk satu masjid aja noh. Siapa nak dobi masjid tu. Nabi kata mah. Nabi kata biar dia bagi habis dulu qada hajat dia. Jangan usik dia. Kerana kalau dibangunkan dia daripada kencingnya, sedangkan ia tengah kencing, maka boleh berseleler dan kena merata-rata kain dan pahanya dan berhicir-hicir merata-rata di dalam masjid tu. Dia kata hang piduk ni, dia tengah dia tak lagi habis kain baju dia, habis satu masjid nanti berselerak dengan najis. Nabi kata jangan duk buat lagu tu. Nabi kata, dan pula kalau dia bangun pun tidak pula tertegah lagi masjid itu daripada kena najis kencing tu. Kalau hampa pergi stop dia tengah dia duk kencing tu pun ayat kencing kena dah di masjid tu. Lah ni daripada kena satu tempat, daripada kena banyak tempat, biar kena satu tempat saja. Nabi ni cerdik tuan-tuan. Dalam keadaan kelam kabut tu, Nabi mati boleh buat keputusan yang bijak. Itu sebab tuan-tuan, kita pun kena bijak.
Dalam apa situasi, kita kena cepat membaca situasi dan bertindak sesuai dengan situasi. Nabi SAW kalau nak kira kan, duduk dalam masjid, hampir tepi masjid kencing, tunggu lagi. Kalau apa ada di tanah, ada kasut, punggai kasut dulu. Kalau tak ada, pergi ambil perpasnya, sidai atas belakang ke apa. Ada orang, dia akan ingat macam tu. Dia ingat lah tu mau selesai semua benda. Ada orang, dia akan berfikiran sekalut itu. Seperti mana sebahagian daripada sahabat Nabi. Lala tu bangkit, Nabi settle benda tu. Nabi SAW manusia bijak. Nabi kata jangan. Bagi dia selesai satu-satu benda dulu. Nabi kata. Dan lagi menyakiti dia akan menahankan kencingnya. Lagi pun dia tengah duk kencing hampa pi halau. Dia nak kena break ngejut ni satu pasal juga, dia kata. Tak tahulah nak jadi lagu mana. Orang nak buang air tak boleh pun muka boleh biru. Nak buang air tak boleh, muka boleh jadi biru hitam dia. Ni duk tahan ni, nak buang air tak boleh. Saya cerita berapa kali dah saya pergi Mekah tahun 97 buat haji. Daripada Arfah nak bertolak mai ke Muzdalifah nak mai ke Mina ni. Tuan-tuan tahulah, dengan aircon tak ada, mengapa tak ada, manusia duduk bangku hak patut 2 orang, duduk 3 orang. Hak celah-celah di antara kerusi balik sana balik sini tu, celah-celah tu patutnya laluan orang berjalan, dia pakai timbun bed dan jadi macam dinding, nak bagi bergerak pun tak boleh. Dalam keadaan macam tu, peh pula duduk jalan nyot, aircon tak ada, apa tak ada, hangat tak tahu nak abang. Dalam keadaan macam tu, ada satu orang tua tu, dia tak boleh tahan, dia nak buang air. Dia tak boleh tahan. Nak bangkit pun tak boleh. Kau celah-celah bangku tu, beg orang timbun tinggi macam mana dinding tu, nak bangkit pun tak boleh. Tapi dia tak boleh tahan. Dia duduk gagah tahan tu. Muka dia pun tengok dah kesian. Dua abang kat Arab berbabah tu, dia abang kok Melayu dia tak erti. Nak abang kok Arab, kawan ni tak erti. Itu kan duduk cucuk pinggang ustaz lah, duduk depan dia. Dia ustaz dulu abang saya tak boleh tahan ni. Kita katakan dia, kalau abang pun dia tak pergi turun. Sebab dia dah diberitahu oleh depan tu, kata hang jangan buka pintu baik. Hilang seorang pun hang jawab. Dia nak buka, nak pergi turun. Turun buang air tang mana ke, cari tak jumpa lagi, dia nanti kena. Dia tak akan pergi turun. Tapi dah dia ni duduk cucuk pinggang kita. Kata abang saya ni tak boleh tahan ni. Tak boleh tahan ni. Kita pun kena abang juga lah dekat lebar ni. Abang kata ni ada satu orang nak buang air apa semua, tak boleh tahan. Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh, peduli apa? Nak terkencing, bukan aku boleh tak ambil. Kalau dia kata ada kutu, nak kata apa? Dia buat tak tahu lah. Yang pintu baik duduk tutup. Nak buat lagu mana? Tak boleh tahan, tuan-tuan. Bila nak buang air ni bukan cerita lawak-lawak. Orang tua pula, dia lagi, dia tak boleh. Dia punya, tak boleh tahan lama. Akhirnya dia buat sesuatu yang tidak diduga. Kan? Sila tengok iklan dah apa dalam TV dengan apa yang dia buat selepas tu. Dia lompat daripada bangku dia duduk tu, dia langkah ke atas kepala orang ni. Dia lompat pergi, baik lama nak buka pintu tu, dia ada macam gear tu. Dia pergi tarik gear tu bagi buka pintu. Tak boleh tahan. Tak kata kat dia. Dia lompat pergi, dia tarik buka pintu tu, buka. Dia nak turun, dia sampai di tangga, harap ni tutup di pintu. Terkapit di pintu tu, habis. Tentu jugalah dia buang semua. Kan? Kita pun tengok tak syok lah. Orang tua kan. Tapi nak buat dulu. Ini cerita dia. Nabi SAW ni manusia bijak. Bila kawan ni tengah nak buang air, hampa nak pergi duduk bala di belakang dia, nak suruh berhenti, nak break, mengejut, ni bukan cerita. Nabi kata mah. Nabi kata biar. Bagi dia habis buang air tu semua. Jangan sampai hampa pitahan dia tengah dia duk buang air tu. Dan lagi menyakiti akan dia, akan badui itu, kerana menahan akan kencingnya itu. Maka kencinglah laki-laki itu sampai duduk. Nabi tahan semua orang, jangan pergi kacau dia sampai dia selesai qada hajat dia. Sampai habis. Manakala sudah ia kencing, maka bersabdalah Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, ahriqu alaihi sajlan min ma'in aw dalwan min ma'. Maka sabda Nabi SAW, ronggahkan olehmu, yakni tuangkan oleh kamu atas tempat kena kencing itu setimba besar daripada air. Bekas tempat dia kencing tu, Nabi suruh ambil satu timba air, pergi ceruk di atas tu.
ataupun satu timba daripada ayam kerana nak menyucikan najis ayat kencing itu. Maka orang-orang pun menjunjung sebagaimana suruh Nabi SAW. Summa qala innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kemudian sabda Nabi SAW, hanya sahaja dibangkitkan sekalian kamu untuk menyampaikan hukum daripada aku kepada orang yang belum sampai, hal keadaannya memudah-mudah. Nabi kata begitu. Nabi sebut dalam hadis tadi, innama bu'ittum muyassirin, sesungguhnya dibangkitkan kamu semua untuk nak sampai Islam ini muyassirin, bagi mudah orang. Jangan bagi orang susah dengan Islam ni. Bagi mudah, terang kat orang Islam macam ni, tak susah sebenarnya. Tapi hak duk jadi susah ni, kita duk buat habang kat orang bagi nampak susah sangat Islam ni. Islam macam yang ditunjuk oleh Allah dalam Quran, Islam macam yang ditunjuk oleh Nabi SAW dalam hadis dia, simple aja. Jadi susah macam mana? Kalau satu orang mati, Islam abang, yang wajib apa dia? Islam punya abang, yang wajib apa dia? Mandi, kapan, semayang, ke bumi. Senang aja. Senang aja, tak ada susah apa. Nak mandi mayat tak ada susah apa. Nak kapan mayat tak ada susah apa. Nak semayang mayat langsung, tak ada susah apa. Nak ke bumi mayat mudah punya kerja. Kita buat bagi susah. Nak panggil berapa ramai, nak perhabis duit berapa ribu, sat lagi dengan pinggan lu bungkus kain putih satu, sat lagi mau payung buang satu, sat lagi sejadah mau satu, sat lagi tikar mengkuang mau satu. Tidakkah itu menyusahkan? Ada orang kata Allah tak apa duit yang tu. Bukan masalah berapa duit, tak apa duit. Tak apa duit bagi orang yang ada duit. Bagi orang yang tak ada duit, benda tu susah. Kita bila nak bercakap tentang susah senang ni, kita kena tengok semua orang. Kita tak boleh tengok satu golongan. Kita cakap dengan orang kaya, apa sangat pisang? Pisang pula, payung sekali. Pisang tak ada. Payung sekali, apa sangat benda tu. Tapi bagi orang susah, tuan-tuan, Islam tidak diturunkan untuk orang kaya. Islam turun untuk semua orang, kaya miskin semua sekali. Kita pergi rampai masuk bagi susah. Dah selesai dah ke bumi apa semua sah lera selesai, habis berapa ribu dah, malam ni pula dah ada hal pula lagi. Nak kena panggil orang mai di rumah ramai-ramai, tak lagi lagu nak penek bihun goreng, lagu nak penek laksa, lagu nak penek nasi. Apa ni? Lah banyak tempat dah ubah lah. Banyak tempat dah ubah. Bagi mudah. Pasal apa? Nabi dia tambah sikit dengan adik-beradik dia ada, tambah sikit dengan kawan-kawan sama kerja dengan dia dulu, tambah sikit dengan orang kampung sikit sebanyak hak mai nak bagi penghormatan terakhir kepada dia, tambah, dapatlah 3-4 top, cukup. Lepas tu bawa pergi selesai ke bumi semua. Malam kalau nak buat juga tahlil apa lebih kurang dekat sahabat kita yang mati ni, nak buat juga, mai di masjid buat, tak ada buat makan apa. Mai di masjid habis sembahyang maghrib, kita apa patut-patut padan kita buat doa kepada Allah. Mudah-mudahanlah kalau bacaan yang aku baca ni ikhlas kerana nak tolong sahabat aku, kalau Allah nak bagi sampai, mudah-mudahan Allah bagi sampai. Kita buat ikhlas, tak gaduh. Keluarga dia susah payah fikir nak buat masak apa, malam ni esok masak apa, lusa masak apa, seminggu esok nak masak apa, 14 hari nak masak apa, 40 hari nak masak apa, tak gaduh bagi susah macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata innama bu'istum muyassirin, sesungguhnya dibangkitkan kamu semua ni untuk nak membawa Islam yang mudah, bukan Islam yang susah. Begitu. Kemudian dia kata, dan tiada dibangkitkan sekalian kamu ganti aku untuk menyampaikan hukum Allah hal keadaannya memayah-mayah. Nabi kata Islam langsung tak bertujuan nak bagi payah, nak bagi susah orang yang nak ikut. Tentu ingat balik hadis Nabi kata apa? Inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata inna dina yusrun, sesungguhnya agama ni mudah. Walan yushadad din, dan tidaklah orang yang memayah-mayahkan agama ni illa ghalabah, melainkan satu hari dia akan ditewaskan. Dia rasa apa ni agama ni payah sangat, padahal agama tak suruh buat benda payah tu. Agama suruh buat mudah.
dia pergi buat bagi payah. Lah dia kata agama ni payah sangat. Nabi dah kata kat kita benda tu. Tapi silap kita kerana salah memahami benda ini. Begitu. Banyak dah tempat. Kalau di Pulau Pinang tu banyak tempat dah. Masjid Seberang Jaya hak besar tepi jalan tu pun buat macam ni lah. Kalau ada kematian apa di sekitar Seberang Jaya apa semua, mayat bawa mai ke masjid, hak mana ada jemaah sembahyang zuhur, sembahyang asar, itulah yang akan menyembahyangkan mayat, ditambah dengan kita sebut tadi, adik-beradik dia, kawan baik dia, jiran sebelah rumah dia apa, tambah sikit sebanyak, selesai satu mayat sudah bawa pergi, boleh dikebumikan. Tak ada belanja sampai 3-4 ribu, 4-5 ribu, 6-7 ribu, 10 ribu pun ada belanja mayat hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka seperti hukum menyuci bumi di dalam masjid itu, tiadalah pula sampai kena gali-gali dan buangkan tanah dan buangkan tanah itu jauh-jauh ke lain tempat. Taklah sampai macam tu. Satu orang pergi kencing atas tanah, panggil bulldozer mai korek tanah tu dengan lori tanah merah mai duk tunggu, semata-mata punca daripada satu orang kencing di situ. Taklah payah sampai macam tu. Begitu. Bahkan memadai dengan tuang air yang berganda-ganda lebih banyak daripada air kencing tadi ke atas dia. Kita ambil air setimba ceruk, cukup. Air tu jerak masuk dalam bumi, maka tempat tu dianggap bersih. Kecuali kalau ada ain najis, berak misalnya, lebih berak nampak ada ain najis, hak tu kena cangkui ambil buang ke lain tempat. Bekas daripada tempat cangkui tu ceruk pula dengan air, tunggu sampai air jerak, tempat itu dianggap bersih. Begitu. Demikianlah beberapa hukum yang lain yang tiada payah sebenarnya dan tiada keberatan untuk mengerjakannya. Agama ni langsung tak bagi payah dan tak bagi berat kepada orang semua. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis sahih dan bermula amal atas ini di sisi setengah daripada ahli ilmi, dan ialah qaul Imam Ahmad dan Ishaq. Masalah dia kata bumi kena kencing, bagaimana menyucikannya. Ini kita dah baca dah tadi. Maksudnya apa? Bila kena tu ambil air satu timba ceruk. Dia nak abang yang tu juga. Kemudian bawah lagi. Masalah dia kata bumi kena najis, turun hujan ke atasnya ataupun hilang sifatnya dengan sebab turun hujan itu, maka tidakkah suci bumi itu. Tempat tu ada orang pergi kencing. Tak ada kita nak ambil air ceruk, hujan mai. Hujan lebat mai. Bersih ke tak tempat tu? Dia kata kalau hujan tu lebat, tempat tu dianggap bersih. Hujan lebat. Kira tempat yang tadinya ada air kencing tu, kena air hujan yang lebat, maka tempat itu dianggap bersih. Dia nak abang yang tu. Turun bawah lagi. Masalah dia kata, permukaan bumi kena najis bangkai dan tahi dan seumpamanya. Apa hukum dia? Kata dia, bumi kita yang dibuang ke atasnya bangkai ataupun diberak sehingga bercampur tanahnya dengan tahi kering dan dengan bangkai itu, bolehkah sembahyang di atasnya dengan tiada berlatih? Ni dia nak tanya. Boleh tak boleh? Sembahyang raya kita main, masjid dah penuh dah, bawah ni pun dipak-hampak tikam plastik gulung ni pun orang dah duduk semua dah. Habis sud tikam plastik tu, tempat yang tak hampak tikam tu, tentu ada kosong. Tapi tengok cik kucing ada tumpukkan tu. Misalnya keadaan begitu, dia kata, boleh tak boleh kita pergi semayang di tempat tu dalam keadaan cik kucing duk tumpuk tu, kita pergi semayang? Boleh tak boleh? Dia kata. Maka apabila kita harti, dia kata, kita tahu. Apabila kita tahu, kata Imam Syafi'i, maka taulah kita akan hukumnya. Katanya, dan ada pun tempat-tempat najis yang berjasad dan berketui, seumpama bangkai dan taik dan darah dan barang yang seumpamanya, maka tiada suci bumi itu daripadanya, melainkan bahawa dihilangkan dia daripadanya. Ambil satu cangkui, main cangkui buang di kelai dulu. Satu. Kemudian dituangkan air di atas yang basah-basahnya itu. Lepas itu bekas dia tu, curuk air pergi sekali. Jika ada daripadanya padanya sebagai menuang, menyuci bumi, kena air kencing seperti dalam masa buat macam dalam masalah tadi juga. Dia kata curuk air, tunggu sampai air tu jerak masuk dalam bumi. Jika sekiranya lenyap najis yang berkecil-kecil itu di dalam tanah sehingga bercampur-campur ia dengan dia, najis dengan tanah ni dah campur sebati dan tiada dapat diperbezakan lagi, nescaya adalah hukumnya seperti kubur, tiada boleh semayang padanya. Kalau sekiranya bangkai jatuh dan tu tak ada siapa pergi buang misalnya, sampai akhirnya bangkai tu dia relai sampai bercampur dengan tanah sampai jadi lagu tu, dan kita pun tahu tang ni dulu kebau mampu sekor,
Tak ada siapa main ambil khabar tu pergi Kamboja, pakat duk tengok, tutup hidung, lari. Lugutu semua. Sampailah reput. Natang lembu kebah kena lengah lori ni reput relai pergi situ sampai pergi bercampur jadi tanah balik tanduh. Kalau dah sampai jadi legutu, dia kata tak sah semayang lah tempat tu. Kata dia legutu. Dan tiada suci ya, kerana tanah itu tiada boleh dibezakan dia daripada najis yang tiada dimaafkan yang bercampur-campur itu. Maka demikian itulah hukum tiap-tiap najis yang bercampur dengan tanah. Seperti tempat-tempat berak di muka bumi. Misalnya tempat rumah kita buat lah ni semua mana ada pakai jam bantung lah. Kan? Zaman tahun 70-an dulu ada lah. Ada pula satu orang kerja kandang tu pula. Kan jalan satu macam yang ni. Kan dulu tu kalau abang budak lah dia tak tahu dah. Ada pula dia kata duduk kandang. Dulu ada. Lah kalau kita cerita banyak benda yang orang tak tahu dah. Cerita orang tajam batu pun budak-budak lah tak tahu. Tajam batu. Mana budak-budak lah tak tahu. Kan dulu mana ada blender. Segala apa semua nak kena gilin. Nak gilin tu, batu gilin tu nak kena tajam batu. Ada pula duk main kayu gerek basikal tayar besar ni. Tajam batu masuk duk kolam kampung ni. Kita panggil mai kemudian duk pahat. Kan? Ni cerita dulu lah. Tapi kita hak lapis dan tengok benda tu kan. Kita tahu lah. Hak lapis kerja tak tahu. Dia zaman blender punya beranak mai. Mana dia tahu. Kan? Kalau kita cerita hari ni cerita tentang susah payah. Boleh cerita lah. Mereka tak tergambar. Susah macam mana. Dia kata duk tengok senang aja. Senang dulu. Takat nak tajam batu tu tak apa. Nak gilir rempah tu nak kena lenggang dia tu pun bukan semua orang boleh buat. Lenggang tak kena tak. Rempah tak lumat. Dia kena ada satu punya lenggang pula. Banyak lah kalau nak cerita kan. Dulu pakai tong. Lah dia pakai jamban ceruk. Sekurang-kurang jamban ceruk lah ni. Rumah PPRT program rakyat termiskin pun jamban ceruk lah ni. Jamban ceruk daripada jamban turun pergi dia ada satu manhole tempat duk simpan najis. Dia kata ni dia nak abang ni. Seperti tempat-tempat berak di muka bumi. Tempat tu memang manhole najis duk pergi duk berimpun dalam tong tu. Tang tu dia kata kok mana pun tak boleh duk semayang atas dia. Pasal apa? Pasal kita sudah tahu tempat tu tempat himpun najis. Begitu. Semayang ni menghadap Allah. Tak bolehlah pergi ambil tempat macam-macam tu. Buat tempat kita nak menghadap Allah. Itu maksudnya. Ataupun sutuh rumah dan barang yang menyerupainya. Ni satu sutuh ni orang Arab. Sutuh maksud dia bumbung lah. Bumbung rumah. Kitab ni tuan-tuan. Dia tulis tahun 30-an dulu. Masa dia tulis kitab ni dulu. Dia duduk di Mesir. Syekh Idris Al-Marbawi. Pengarang kitab ni duduk di Mesir. Orang Arab zaman tu buat rumah ni daripada tanah liat ni aja. Tanah liat aja. Rumah dinding pun tanah liat. Sutuh atas tu pun dia buat flat bagi rata macam tu. Dia buat rata macam tu. Atas tu boleh duduk tidur, boleh duduk jemuk kain, boleh duduk apa tu. Bumbung atas dia tu bukan lagu bumbung kita lah ni. Bumbung dia rata. Kalau rumah flat lah ni atas hak rata hak dia bubuh tangki ayam tu. Rumah Arab dulu pun atas bumbung dia flat macam tu. Tempat hak jadi bumbung hak rata tu dia panggil sutuh. Sutuh rumah. Sutuh rumah tu bukan buat daripada batu konkrit. Dia buat daripada tanah liat yang dia adun campur. Kadang-kadang dia masuk dengan tai lembu buat dah. Dia nak buat nak bagi tambah liat tanah tu, dia masuk dengan tai lembu sekali. Maka sutuh rumah yang dibuat daripada barang yang bernajis ni tak boleh bila buat tempat semayang di atas tu. Dia nak abang yang tu. Jadi ni dia cerita tahun 2003 kita tak nampak lah. Tapi dia tulis kitab ni tahun 30-an. Zaman tu sutuh rumah memang dibuat daripada tanah liat yang bercampur dengan najis-najis ni. Sutuh rumah yang macam tu tidak boleh buat tempat semayang. Begitu dia nak beritahu. Masalah dia kata bumi yang ditanam bangkai di dalamnya bolehkah semayang di atasnya? Sama lah macam yang disebut tadi. Dia nak abang kata seringan-ringan hukum, dia kata makruh. Seboleh-bolehnya elakkan. Bawah lagi, bumi masjid berlantaikan bata najis, apa hukumnya? Ini baca. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan apabila ditempai bata itu daripada campuran umpama yang kencing. Bata ni kan orang kelang bata tahu lah. Dia bakar bata tu daripada clear, daripada tanah liat. Tanah liat dia ambil buah dalam blok jadi macam bata. Bata tu pergi bakar pula bagi jadi panas. Bila panas dia jadi bata tu kejap. Bata tu dia jual kat kita. Kita ambil duk susun buat dinding rumah, buat
Kalau sekiranya kita tahu bata tu masa peringkat tanah liat nak campur dulu, dia campur dengan air kencing. Benda boleh jadi kan? Benda boleh jadi. Tuan kata itulah susah sangat. Rumah kita lah ni, kita panggil tukang Cina mai buat rumah. Masa rumah dalam pembinaan tu, ni kontrak dia buat rumah ni, ikut dia. Dia berkata senang tang mana, tang tu dia settle semua. Dia berkata nak buang air tang mana, tang tu dia settle semua. Rumah mana ada pancok, mana ada apa lagi. Rumah dalam pembinaan. Ini maksud dia. Jadi dia nak abang kata bata-bata yang digunakan tu, dia kata bercampur dengan air kencing. Nescaya tiada boleh disembayang atasnya, sehinggalah dituang air atasnya sebagai tuang atas barang yang dikencing atasnya daripada bumi. Itu sebab tuan-tuan, bila kita beli rumah baru, sebelum masuk duduk dalam rumah tu, basuh dulu satu orang. Basuh dulu satu orang. Ambil air, basuh dulu satu orang. Hilang was-was dalam hati kita. Kalau sekiranya ada apa najis-najis apa sebelum ni, kita dah basuh habis semua selesai. Kalau sekiranya depan mata kita nampak, masa rumah ni dalam pembinaan dulu, lantai dah bubur tile sudah, tapi pintu tak pasang lagi. Kita pergi duk tengok rumah kita orang duk buat ni, pergi tengok, bagus punya anjing duk landing tidur di atas lantai rumah kita. Kalau mata kita dah tengok benda tu, maka kena samak lantai kita. Samak satu round dulu. Sebelum masuk rumah, samak satu round dulu. Ayam tanah pergi satu round, lepas tu diikuti dengan ayam bersih 6 kali lagi. Lepas tu lega. Kalau kita nak duduk pun, dia tak nak jadi raplah dalam perut kita. Duk ingat macam-macam tentang rumah ni. Ini agama ajar dekat kita. Dia kata, maka tiadalah aku suka bahawa dihampakkan dan dibentangkan masjid dengan dia. Masjid dia kata jangan, kalau sekiranya tak dibasuh bersih dulu, jangan pakai terus hidup guna buat tempat semayang begitu. Ataupun dibangunkan dan didirikan dengan dia, tak mau. Kalau tahu kata bata tu bercampur dengan najis, kita hidup guna dia sebagai bahan binaan masjid, tak mau. Dia kata tak bagus macam tu. Maka jika dibangunkan juga dengan dia akan masjid, ataupun dindingnya daripadanya, maka tiadalah aku tegah akan dia. Dan jika semayang seorang padanya, tiada pula aku tiada suka, dan tiada ada yang mengulang semayang. Tapi kalau sekiranya kita main duduk semayang juga masjid yang pembinaan dia macam-macam tu, semayang tu sah lah. Taklah sampai ke peringkat kita nak kena semayang masjid balik semayang lain di rumah, tak payah, dia kata. Tapi sangat tidak bagus macam tu. Baik, masalah dia kata, bumi dan tempat sembahyang yang najis. Ni pun dia nak cerita benda yang sama lah. Ni pula dia nak cerita ni. Dia nak buat satu contoh pengecualian. Kalau sekiranya tempat tu ada najis, kita nak pergi sembahyang di situ, boleh tak boleh? Sedangkan kalau kita sujud pun, kita tak sujud di atas tempat najis tu. Najis tu ada bawah kita. Okay. Ada satu najis itu. Contoh kita sembahyang di masjid ni. Masa kita takbir, tak nampak. Masa rokok, Allahu Akbar, tengok tik cicak tu ada dekat kapet ni. Ada tik cicak. Tik cicak tu najis. Macam mana kita? Adakah kita kena berhenti? Berhenti sembahyang, duduk langkah orang, ambil penyodok, duduk kes apa, macam mana nak buat? Dia kata kes yang macam tu, syarat dia satu, jangan mana-mana anggota ataupun pakaian kita sentuh najis tu. Maka sembahyang kita sah dan tidak perlu ulang. Kita rokok-rokok, tengok ada satu tik cicak situ, terus sembahyang macam biasalah. Tapi pastikan masa sujud, tangan kita tak pergi kena dia, baju kita tak pergi meleret kena dia, apa yang ada kat kita tak kena dia, maka sembahyang itu sah. Kita boleh faham? Contoh kita buat macam tu. Benda ni boleh berlaku. Boleh berlaku dekat kita di mana-mana. Buka muka surat sebelah. Masalah dia kata tikang semayang najis, bolehkah sembahyang di atas dia? Tikang semayang pula dah ada najis, tapi najis satu tempat tu ada. Macam tik cicak tadi juga. Maka hukum dia sama dengan kita terang tadi. Sama aja. Tak payah baca. Bawah lagi, masalah ayat kencing itu najis, apa dalilnya? Yang tu tak payah baca lah. Semua orang pun tahu ayat kencing najis. Tak payah baca. Dalil dia banyak dalam hadis Nabi. Turun bawah lagi. Menyuci masjid daripada kotor-kotor itu adakah disuruh oleh agama? Yang tu tak payah baca. Memang agama suruh. Kan nak baca juga. Kita baca. Kata Imam Nawawi, pada hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas menghormati masjid dan menyucikan masjid dan memelihara masjid daripada kotor-kotor dan cemar-cemar dan ludah,
dan menolakkan daripada hingar-bingar dan bantah-bantahan dalam masjid dan jual beli dan berbagai-bagai akad dan barang yang pada maknanya. Masjid yang ni semua tak mau dah. Salah tuan-tuan. Walau tok guru yang buat salah. Mengajar. Abang kata ni tuan-tuan, sekali lagi kalau siapa nak kitab saya mengajar, ada kawan saya duk jual atas masjid. Haram jual beli atas masjid. Haram. Walau tok guru buat, haram. Perbahasan fiqh tentang benda ni panjang. Dia kata i'lan tidak salah, jual beli mesti di luar masjid. Kalau dia kata, tuan-tuan siapa yang nak beli kitab saya baca ni, tuan-tuan boleh beli, ada meja di belakang sana, tuan-tuan pergi beli di sana. I'lan tidak salah, dengan syarat jual beli tidak berlaku di atas masjid. Itu cerita dia. Pasal apa? Pasal nak menghormati institusi masjid. Tak mau masjid dijadikan market, orang boleh jual beli di atas dia. Walaupun yang jual beli itu kitab ataupun minyak atas, tak mau. Jual beli itu dia tak mau. Dan dalam masjid hendaklah dihindari daripada ada hingar-bingar. Tak mau. Dalam masjid hidup jadi berkelahi tengkang, qayau aku dan sebagainya. Ini tidak hormat masjid. Ini tanda kiamat bila berlaku hingar-bingar di dalam masjid. Sama, masjid dia mesti jadi tempat orang mai duduk jiwa tenteram, dengar mengaji, dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, jiwa rasa tenang dan tenteram. Itu masjid yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada dibiarkannya ayat kencing orang Arab Badui itu sekejap pun, melainkan dengan segera jua Nabi suruh orang-orang cuci dengan tuang setimba besar air di atas ayat kencing Badui tadi. Nabi sendiri bila Badui ni pipi kencing tentu, lepas Nabi pukul Badui ni, Nabi kata jangan. Lepas tu Nabi dandan lah tu juga, Nabi suruh pergi ambil air, ceruk bang najis tu. Nabi tak biar lama masjid dalam keadaan bernajis. Nabi tak biar lama. Begitu. Masalah dia kata, bumi itu sucikah ia bertuang dengan air? Tu pun dia ulang tadi juga. Bila dah tuang air tu dah jerak masuk, suci tak suci? Suci. Bawah lagi, masalah air pembasuh najis itu suci ataupun tidak. Yang ni kita tengok. Dia kata apabila satu orang basuh dia akan najis. Okey, satu tempat ada najis ada bumi, satu orang dah pergi buang najis itu, ceruk air dah. Maka air pembasuh najis itu sucikah ia kemudian daripada dibasuhkan itu? Air ada bergenang tu, air tu sucikah mutanajjiskah? Yang ni tu. Yang ni penting kan, kadang-kadang kita pun duk was-was benda macam ni. Anak orang perempuan lah, khususnya orang perempuan, ada anak kecil, anak berak dalam kain lampin. Dia masuk pergi pancung, pergi basuh kain lampin anak berak ni. Dia dah jurui dah, keluar dah najis-najis daripada kain lampin tu, dah keluar dah. Dah keluar dah, dan najis tu pun dah pergi turun dalam lubang tempat nak drain air keluar pergi ke tangki manhole tu. Air yang ada lagi duk bergenang tu, najis kata najis. Itu ceritanya itu. Najis kata najis kan tu. Baik, kata Imam Nawawi, dan bermula ini masalah ada padanya khilaf antara ulama. Dan bagi ashab kita, bagi mazhab Syafi'i ada 3 wajah. Pertama, bahawasanya ia suci. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat pertama dia kata air ada bergenang tu suci. Tak dianggap najis lah. Kaki kita lepas tu pun tak kena basuh lah, boleh terus keluar daripada bilik air, kerana air yang kita duk pijak tadi, air ada bergenang tu, air tu dianggap suci. Yang kedua, dia kata pendapat kata air tu najis. Kalau kata najis, tak lagi kita kena basuh pun semua dinding lantai semua, basuh balik kaki kita semua baru boleh keluar daripada bilik air. Kalau tidak, kita buat keluar air mutanajis, tempek pergi habis satu rumah pula. Yang ketiga, dia kata ada padanya tafsil, ada detail. Dia kata, iaitu jika sudah bercerai daripada tempat yang dibasuhnya. Najis itu tadi dah bercerai dah daripada kain napkin nak kita basuh ni. Dan dia pun dah masuk dalam lubang tu. Tak ada dah air najis di kawasan tu. Cuma yang ada ayam aja. Dia kata, padahalnya menyuci ia akan tempat kena najis itu, maka ialah suci. Ketika itu ayam tu dianggap suci. Najis ada di napkin. Jurus, najis tu dah terkeluar dah daripada napkin ni. Terkeluar dan dia pun pergi masuk dalam lubang tu dah. Pergi dah main road. Tapi air tu ada lagi, tu bergenang kawasan tu. Tapi najis dah masuk lubang dah. Najis dah bercerai daripada tempat yang kita cuci.
Pendapat yang pertama, dia kata kalau najis dah tak ada dah, tapi ayam masih duduk bergenang di situ, ayam yang tak nampak ada najis ni, maka itu dianggap suci. Satu. Dan jika sudah bercerai ia, padahal tiada menyuci dia akan tempat najis. Ini pula keadaan kedua. Dia dah basuh dah najis daripada napkin tu, tapi najis tu tak turun lagi dalam lubang nak pergi ke manhole. Dia ada lagi dalam ayam aduk tabung tu, dia kata. Maka ialah najis. Pada ketika itu ayam aduk genang tu dianggap najis, dia kata. Macam tu ya lah. Jadi maknanya kita cuci, najis dah turun masuk dalam lubang tu, dah pergi dah, ayam aduk ada tu dianggap suci. Tak payah nak was-was apa lagi. Begitu. Dan kata Imam Nawawi, dan ini, yakni yang ketiga inilah yang sahih. Tengok yang ketiga ni. Baik, dan khilaf ini ialah apabila bercerai ia, hal keadaannya tiada berubah. Ini semua tak payah baca. Tengok bawah tu, masalah berlemah lembut dengan orang jahil. Ni nak bahas balik cerita Nabi tadi dengan bedui ni. Bedui ni dia anggap jahil, tapi Nabi cakap elok dengan dia. Nabi tak jerkah dia, Nabi tak maki dia, Nabi tak kata kamjat dekat dia. Nabi cakap elok-elok. Lemah lembut dengan orang jahil ni bagus ke tak bagus? Begitu. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu orang yang mempunyai beberapa perangai dan akhlak yang tinggi. Dia kata Nabi ini akhlak cukup cantik. Setengah daripadanya ialah lemah lembut dengan orang jahil, dan diajaknya dengan zauq, yakni dengan jalan cara-cara ahli yang bijaksana. Nabi ni satu orang yang cukup cantik akhlak dia. Dia tak riau kat orang tak tentu punca, dia tak jerkah orang tak tentu pasal, dia tak maki hamun orang, dia tak jenis macam tu. Dia jenis, dia tahu kawan ni jahil tak reti, dia habaq elok-elok. Ini Nabi. Maka seperti hadis dalam masalah tadi, bukankah Arabi ataupun Badui itu datang dengan memperbuat beberapa kelakuan yang menyalahi syarak? Main-main mula doa buat dia dengan Nabi aja, abang orang lain tak mahu. Satulah. Yang kedua, pergi kencing pula di tepi masjid. Tetapi sungguh pun ia, yakni Badui itu menyalahi demikian di depan Nabi SAW, maka tiadalah memperbuat ke atasnya sebagaimana orang yang kurang jalan fikirnya. Tapi Nabi dia tak tindak macam orang kurang akal. Jauhkah orang tak tentu punca, marah orang ni tak tentu punca. Nabi tak macam tu. Nabi langsung tak ada sifat tu. Dan tiada disergahnya dan dicelanya dan diaibkannya akan Arabi itu. Nabi dia bukan jenis macam tu. Tak ada kita nak jumpa satu hadis yang Nabi SAW mengaibkan orang, tak ada. Walau musuh, walau apa, Nabi tidak aibkan musuh dia. Nabi satu orang yang sangat jaga benda ni. Bahkan diajaknya Nabi dengan elok-elok. Dengan sabda Nabi, kamu berdoa, hendaklah umumkan doa kamu. Kemudian tunjukkannya bagaimana cara nak cuci najis di bumi. Nabi tunjuk pula. Nabi tak kata kat dia, hang kencing, hang pergi cuci. Pun Nabi tak kata. Nabi suruh orang lain dibuat macam mana, suruh dia tengok. Tengok tu tuan-tuan, dia pun berasa bersalah tuan-tuan atas perbuatan dia, menyusahkan orang semua. Nabi ajak macam tu. Disuruhnya orang-orang buat apa-apa yang disabdakannya, yang semuanya itu dengan manis kata dan juga dengan tegur ajar yang bijaksana. Itu Nabi. Maka kata Imam Nawawi, pada hadis itu menjadi dalil sayugia orang alim lemah lembut dengan orang-orang jahil. Itu dalil dia. Kita disuruh baik lemah lembut dengan orang dan mengajar akan dia akan barang yang lazim ke atas, dengan tiada keras dan tiada menyakiti hatinya dan tidak menyakiti dirinya. Kita ajar orang jangan bagi orang sakit hati. Kita sendiri tuan-tuan, kalau orang nak tegur kita, main tegur cara bagi kita sakit hati, kita suka ke? Kita pun tak suka. Dah tu pasal apa kita nak tegur orang bagi orang sakit hati? Kita sendiri, kalau kita tersilap, orang main tegur cara bagi sakit hati, kita tak suka. Walau kita tahu kita silap, tapi cara hang tegur aku, kita pun marah. Pasal apa pula tang kita nak tegur orang, kita bagi orang sakit hati? Ini kita ni. Jadi Nabi dia tak buat macam tu. Nabi kira dia tak suka orang bagi sakit hati dia, dia tak bagi sakit hati orang. Begitu. Apabila tiada ia, yakni tiadalah Badui itu datang dengan mencari gaduh kerana mempeleceh ataupun kerana bertegang marah. Tegang marah ni tegang orang. Dia pun tak ada nak main nak cari gaduh dengan Nabi, nak buat jelkah-jelkah Nabi, tak ada. Cuma dia tak erti. Dan pada hadis itu menunjukkan Nabi menolakkan beberapa mudarat sebagaimana yang diterangkan pada hadis tadi. Dia kata itu menunjukkan kita disuruh supaya berbaik-baik dengan orang yang jahil ini.
Kemudian bawah tu dia kata duduk dalam masjid haruskah bagi orang yang berhadas. Orang yang berhadas, maksud orang hadas kecil tak ada ayat semayang, boleh tak boleh duduk dalam masjid? Itu maksud dia. Itu tak payah baca, kita pun tahu. Kalau tak ada ayat semayang, tidak salah duduk dalam masjid. Kalau hadas besar, baru dilarang duduk dalam masjid. Itu kita tahu. Bawah lagi, masalah dua perkara kemudaratan yang tiada terlepas salah satunya. Bagaimana diperbuatnya? Kalau sekiranya dua-dua pun mudarat, macam mana kita nak buat? Dua-dua mudarat. Contoh berdui tadi. Kita tak pergi suruh dia berhenti kencing pun mudarat sebab dia duduk kencing tepi masjid. Kalau kita pergi larang dia tengah dia duduk kencing pun nak mudarat. Tak lagi dia bangkit lari bercamuk ayat kencing dalam masjid. Ditegur dia masa tu pun mudarat, biar bagi dia kencing pun mudarat. Macam mana nak buat? Islam kata iza ta'arada baina ad-dararain fakhtaru akhaffu ad-darar. Ini kaedah fiqhiyah, kaedah fiqh. Apabila bertembung depan kita dua benda yang memudaratkan, buat pun mudarat, tak buat pun mudarat. Macam mana? Nabi kata fakhtaru akhaffu ad-darar. Maka pilih yang mudarat dia ringan. Mudarat tu ringan. Mudarat, memang mudarat tapi ringan. Berbanding dengan kalau kita buat anu tadi, mudarat lebih besar lagi. Maka kita pilih yang mudarat ringan. Itu agama ajar kat kita. Yang tu kalau nak buat contoh macam-macam tuan-tuan. Buka muka sebelah. Tidur dalam masjid harus ataupun tidak? Ini pula dia nak bincang. Tidur dalam masjid boleh ke tak boleh? Di bawah tu dia terang dekat kita. Dia kata banyak pun berlaku. Sejak daripada zaman Nabi dulu, ada orang tidur dalam masjid. Tapi kalau sekiranya dia tidur itu bersebab, maka tidur itu harus, tidak jadi salah. Tapi kalau sekiranya tidur itu tak bersebab, bahkan membawa tak elok kepada masjid, maka itu dilarang oleh agama. Tidur kalau sekiranya bersebab, misalnya dia musafir, nak pergi manakah dan sebagainya, duit pergi habis tengah jalan, kan duit kena curi di sembah ke apa, kan tak ada nak pergi tumpang tidur di masjid, musafir, maka tidak salah. Ataupun tidur atas qadar, tidur nak rehat sah. Dia satu orang nak pergi ke mana ke apa ke semua, letih sangat, mengantuk sangat, sehingga tidur sah di masjid. Tidur sekadar nak hilang penat, sekali lagi nak terik berjalan, maka tidak salah. Sampai nak pergi buat rumah tangga di masjid dan sebagainya, itu dibincang panjang oleh ulama. Dibincang panjang oleh ulama. Kecuali dia kata kalau sekiranya tidak membawa mudarat kepada masjid. Seperti zaman Nabi, Ahlus Suffah ni, mereka memang duduk di pinggir masjid. Itu cerita lain. Dia kata. Itu dia nak bahas itu. Bawah lagi dia kata kapiak boleh tak boleh masuk dalam masjid. Ini kita baca. Seperti Cina, Hindu, Nasrani dan lainnya, apabila nak masuk masjid, haruskah diizinkan oleh orang Islam? Kata Imam Nawawi, harus dibenarkan kapiak masuk dalam masjid dengan syarat dapat izin daripada orang Islam. Dan boleh ditegahkan dia daripada masuk dengan ketiadaan izin. Terpulang dekat kita. Kita nak bagi dia masuk ke, tak bagi dia masuk ke, tidak jadi kesalahan. Kalau dia nak masuk, kenakan syarat dekat dia. Macam masjid-masjid besar di Kuala Lumpur, masjid negara, masjid apa, pelancong ramai nak masuk tengok masjid. Kita membenarkan dia masuk dengan syarat. Dia sampai, dia kena pakai jubah, tudung, tutup apa semua, aurat semua, jalan masuk pun takat yang dibenarkan saja. Buat tali dekat tu. Masuk pergi bagi dia tengok aja. Mana lah nak tahu tuan-tuan. Dia masuk tengok, dia rasa sejuk hati, berasa masuk Islam ni. Ada? Jadi lagu tu ada. Pasal dia agama sembah tokong. Dia selama ni duduk tengok tokong dia tu, dia pun sendiri terkejut tengok muka tokong. Yang selama ni dia tu macam tu, masuk tengok acara bawa masjid, acara misai turun macam tanglung satu macam. Dia pun duduk tengok, dia pun nak rimai bila duduk tengok benda-benda ni, dia pun rimai. Tak tahu satu hari dia main masuk masjid kita, masuk satu kedamaian singgah di hati dia. Ada orang jadi macam tu tuan. Dia masuk dia tengok, dia rasa damai hati dia. Lepas tu dia kira nak pergi masjid lain lagi nak tengok dia masuk, tengok tak ada satu tokong, tak ada satu patung, tak ada satu gambar yang disembah. Bersih, masjid ni bersih tuan-tuan. Gambar pun tak ada. Aku kata nak sembah gambar pun tak ada. Patung lagi tak ada. Masuk bersih, habis sangat, ada tulisan Quran aja. Khat Quran aja ada. Tengok, damai, rasa damai. Kita pernah cerita dulu satu orang di Kuala Lumpur, korporat kaya raya, duit banyak, tapi ketenangan tak ada.
Dia tak tahu lah nak cari ketenangan ni. Dia try pergi cari di karaoke, tak dapat. Dia try pergi cari di pub, tak dapat. Dia try pergi cari di spa, tak dapat. Dia macam-macam tak ada ketenangan ni. Tinggallah satu hari tu macam mana kan dia duduk tengok. Dia saja bang, tak boleh tidur. Keluar tu melewat. Waktu pagi nampak orang duduk pergi masjid. Dia tengok orang duduk pergi masjid ni, dia pergi duduk tunggu, duduk tengok. Dia tak pergi semayang, duduk tunggu tengok. Tengok seorang-seorang berhenti motor, berhenti kereta, turun. Seorang-seorang punya muka turun pergi semayang di masjid ni, muka bersih. Dia kata, peringkat awal, dia cuma tumpang ketenangan pada muka orang ni. Tuan-tuan boleh bayang berapa punya berserabut dalam perut dia. Dia tumpang ketenangan pada muka orang aja. Dia tengok muka kawan habis semayang ni, dia tumpang tenang. Sampailah satu hari dia pergi pegang kawan tu, dia cakap dengan kawan tu, dia kata tolong dia macam mana ni, dia serabut sangat. Dia jadi, kawan tu kata kat dia, tak ada ubat lain kalau nak hilang serabut ni melainkan semayang. Baru belajar semayang, baru apa, bawa pergi ke masjid. Lepas daripada tu dia kata dia duduk dalam masjid, dia jadi lega. Duduk dalam masjid, dia jadi lega. Duduk tu tengok keadaan keliling masjid, lepas semayang fardu duduk tunggu, dia dapat ketenangan. Ada orang yang macam ni, tuan-tuan, ada. Ini yang kata masjid ni. Maka Islam tak melarang secara mutlak orang kafir masuk masjid. Dia kata masuk boleh dengan syarat, satu, dapat izin orang Islam. Yang kedua, dengan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh orang Islam. Maka dia juga menjadi satu media dakwah kepada mereka ni. Kemudian dia kata masalah budak-budak, orang gila, menatang, boleh tak boleh masuk masjid? Kata Imam Nawawi, telah berkata satu jamaah daripada ashab kita, daripada ulama mazhab Syafi'i, makruh memasukkan menatang dan orang gila dan budak-budak yang belum mumayyiz ke dalam masjid jika ketiadaan hajat yang dimaksudkan. Saja-saja dia kata makruh. Bawa main apa, menatang lah ni pelik-pelik. Orang lah ni pergi belah apa, iguana. Tahu iguana? Bewak Amerika apa tu, kala hijau, kala campur biru, mata lagu pakai eyeshadow apa tu, iguana nama dia. Ni buah hati bau ni jalan, dia jadi tak ketahuan lagu tu. Ada orang lagu tu, saya pergi mengajar di Parit Buntang, ada satu sahabat tanya, dia kata ustaz, saya hari tu, dia kata satu kawan saya, dia kata duk belah iguana. Dia kata dia duk belah iguana, itulah bewak kala macam-macam tu, dia duk belah iguana. Lepas tu dia ada buat kalut-kalut nak pergi ke mana ke, dia tinggal iguana dekat saya. Dia kata hang tengok saya, aku nak pergi ni, tinggal kat saya. Tinggal pula buah saya bau saya ni. Allahu Akbar. Dia kata satu masalah, satu main waktu semayang, waktu asam. Dia ni pula jenis kaki semayang di masjid. Dia berasa payah dengan kalau tak pergi semayang masjid, dia berasa tak syok. Dia jenis semayang masjid. Yang iguana ni pun satu masalah. Jadi dia kata nak tinggal, tak lagi hilang ke apa, kata lagi mampu. Dia kata nak kena ganti balik. Dia pun duk abang, kata opam mahal tuan-tuan. Dia kata iguana ni beli tekok RM1,400 kata. Hilang, dia lari masuk lautan mana, kata lagi saja aku kena tolak motor aku pula. Dia kata nak bayar iguana dia. Jadi saya bawa pergi masjid. Dia kata iguana pun pergi masjid kan. Tu dia kata macam mana ustaz? Dia tanya, tuan-tuan benda ni boleh jadi dalam masyarakat pelik-pelik lah ni macam-macam boleh jadi. Kalau zaman Nabi dulu, kita baca hadis, Nabi SAW biasa tawaf Kaabah dalam keadaan naik unta. Unta tu menatang lah. Unta tu menatang. Anta ada orang. Unta menatang. Kan? Nabi biasa tawaf Kaabah, Nabi naik unta. Ada. Jadi maknanya Nabi sendiri biasa masuk unta ke dalam masjid. Salahkah kalau kita masuk menatang dalam masjid? Itu perbahasan dia. Maka dijelaskan, ni adalah kita tak mau baca dah ni. Dia jelaskan, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW biasa naik unta ketika tawaf di dalam Masjidil Haram. Perbuatan Nabi itu sekadar nak menunjukkan harus bawa masuk binatang ke dalam masjid. Harus. Tidak bermakna sunat. Harus. Dia kata maksudnya tidak salah. Dengan syarat jaga, jangan sampai dia membawa najis masuk ke dalam masjid. Itu perbahasan dia di situ. Jadi cerita sahabat iguana kita tadi, dia bawa pergi itu tidak salah. Dengan syarat iguana tak nak masuk dalam kain orang masa sujud. Tidak masalah yang tu.
Baik, dia kata dan kerana bahawasanya Nabi SAW biasa tawaf ia di atas unta, ada semua dia abang sini. Nabi biasa tawaf di atas unta. Maka tiada pula perbuatan Nabi menafikan makruh memasukkan segala binatang itu. Kerana bahawasanya Nabi SAW memperbuat ia akan yang demikian itu kerana menerangkan akan harusnya. Itu dia kata. Mana tak salah. Ataupun kerana menurut dengannya SAW tidak salah lah. Tapi sebaik-baiknya tak sah. Sebab benda ni semua dia tak boleh pelihara daripada najis. Orang gila. Dia tak boleh pelihara sebab dia pun tak waras. Budak-budak apa siapa tak boleh pelihara daripada najis. Duk pakai pampers apa semua, tak lagi bocok ke dalam masjid dan sebagainya. Menatang lebih-lebih lagi bukan masuk sekolah, tak erti apa. Dia pergi berak dalam masjid dan sebagainya. Jadi untuk menjaga kesucian masjid, jangan sampai bawa masuk benda-benda ni. Masalah dia kata najis tidakkah haram masukkannya ke dalam masjid. Ni pun serupa perbahasan tentang binatang tadi. Masalah dia kata tu bara ba kat mim. Masa saya mengaji dulu ustaz saya tanya bara ba kat mim bunyi macam mana. Kita mengaji Arab, kita kata bi rabbikum. Bara ba kat mim kita kata bi rabbikum. Dah rupanya berbekam. Kan ejaan tu bara ba kat mim berbekam. Berbekam budak-budak lah dia bara ba kat David Beckham dia kata. Pula kan. Dah berbekam. Dan kencing di dalam masjid harus ataupun tidak. Boleh tak boleh kita hidup bekam dalam masjid? Boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi, apabila berbekam seseorang dalam masjid, maka tilik padanya. Iaitu jika ia berbekam dengan tiada ada bekas darah, maka haram. Dia pergi bekam kepala orang, dia tak siap dah tempat untuk nak buang darah kotor tu. Maka dengan kerana tu darah kemungkinan menitik dalam masjid. Itu haram. Pasal apa? Dia sengaja nak biar bagi darah tu mengotori masjid. Itu tak boleh. Dan jika dititiknya darah ke dalam bekas, maka itu makruh. Kalau dia siap dah tempat tu. Bekas, darah tu dia buat dalam bekas. Dia siap, maka makruh. Maksudnya tak bagus juga. Dia buat delay. Dia buat dalam masjid. Begitu. Dan ada pun kencing dalam masjid, di dalam bekas, maka padanya dua wajah. Bermula yang asah daripada keduanya haram. Ini satu macam yang duk buat botol apa pula. Dia buang air di atas masjid, tak boleh. Pasal apa? Memungkinkan tak lagi dia bocor ke dia bertabung, tak mahu. Nak buang air, pergi keluar daripada masjid. Jangan duduk dalam masjid. Begitu. Kemudian masalah dia kata bertelentang dan unjuk kaki dalam masjid. Boleh tak boleh? Kita duduk dalam masjid ni, tidur landing, telentang lagu tu ke, duduk dalam masjid. Unjuk kaki, duduk picit-picit kaki, lenguh ke pada masjid. Boleh tak boleh? Dan menyapu sampahnya apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, harus seseorang itu tidur telentang dalam masjid. Dan harus mengunjukkan kakinya dan memancarkan kakinya. Kerana beberapa hadis yang sahih, yang masyhur pada yang demikian itu, daripada perbuatan Nabi SAW. Nabi biasa. Tapi tidak sewaktu orang duduk ada ramai. Waktu orang tak ada. Nabi biasa tidur sat, rebah badan. Begitu. Rebah badan, telentang. Kaki duduk terunjuk itu Nabi biasa buat macam tu. Maka itu tidak salah. Bahkan dalam hadis dia cerita Nabi SAW lepas sembahyang subuh masa di Mekah, Nabi akan duduk peluk lutut. Kita kata duduk Cina kalah judi, kita kata tu angkat lutut berdiri, peluk lutut macam tu. Dalam bahasa Arab dia kata duduk qurfusa, qaf ra fa sad alif hamzah, qurfusa. Duduk qurfusa. Satu lagi dia sebut duduk muhtabi. Dia bagi itu, duduk peluk lutut tu. Nabi biasa duduk macam tu. Habis sembahyang subuh, nak tunggu sampai masuk waktu duha. Nabi duduk macam tu, angkat kaki peluk lutut tu. Nabi duduk tu, mata Nabi merenung Kaabah. Sahabat kata kami tidak pernah tengok Nabi keadaannya lebih khusyuk daripada ketika Nabi duduk qurfusa tu. Maka duduk macam tu sunat. Kita marah sangat. Apa duduk macam kini? Marah. Cuma pada waktu khutbah sedang dibacakan, duduk macam tu, makruh. Dia kata. Pasal dia menampakkan kurang adab sikit. Kan? Orang duduk khutbah, masa khutbah jemaat dan sebagainya, duduk qurfusa itu, makruh. Dia kata. Masa biasa-biasa, tak ada orang dan sebagainya, duduk, kita dah lepas semayang, dah tak ada siapa ada duduk masjid, kita saja nak i'tikaf, duduk macam tu, sunat. Sabit dengan amalan Nabi SAW. Maka ialah sunnah, akan sebagai sunnah muakkadah kerana beberapa hadis yang sahih lagi masyhur. Wallahu a'lam.
Minta maaf tuan-tuan, saya ambil masa sampai 9:25. Pasal kita nak habiskan jilid yang pertama ni. Dia kata bihamdillah wa husni taufiqih, telah tamat juzuk pertama dan mengiringi juzuk kedua. Yang awal babnya ialah abwabus salah. Lepas ni kita akan bincang dengan yang berbahagia tuan imam kita. Tengok kalau nak sambung lagi apa kitab kita nak baca. Kalau sekiranya nak ditamatkan kontrak saya, sila berikan sebab yang munasabah. Wallahualam. Jadi ini kuliah penghabis. Bulan depan tak ada dah. Bulan depan ada, kalau ada pun 28 hari bulan. 28 hari bulan insya-Allah sudah jadi 2 Ramadan. Kita sudah puasa masa tu. Jadi ini kuliah penghabis. Sesuai dengan kuliah penghabis, saya ambil kesempatan untuk minta ampun pada Allah, minta maaf dekat tuan-tuan lah. Kalau selama saya buat kuliah di sini ada benda yang tidak selesa pada hati tuan-tuan, maka itu adalah terhasil daripada kelemahan saya. Saya minta maaf dekat tuan-tuan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita mengaji setakat yang lepas-lepas ni membawa kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.